Hai hai, apa kabar anda semua ya? Ya, apa kata kita bersiar-siar lah ya. Bersiar-siar ambil angin ya. Lebih-lebih lagi kita ni sudah menjadi seorang yang pesara ya. Kita sudah bersara dalam jawatan kita ya. Yang mana dulu kita berkedudukan tinggi, ada pangkat yang tinggi, sudah sampai masanya lah ya kita bersara kerana usia sudah cukup untuk bersara ya. Semua orang akan menempuhi waktu-waktu sebegini rupa ya. Ya, kata orang kehilangan yang berlaku boleh mendatangkan impak psikologi sekiranya mereka tidak bersedia ya dengan baik dalam menghadapi perubahan menghadapi perubahan ya. Kita sudah biasa ya bergaul, berjumpa kawan-kawan di waktu kita bertugas ya. Ya, tiba-tiba berubah ya. Jadi ini kerana ada kalanya persaraan boleh menjadi kata orang bebanan kepada diri seseorang. Ada setengah-setengah orang dia menganggap itu satu bebanan, tapi tidaklah semua ya. Jadi oleh itu persiapan ya menghadapi persaraan ini adalah amat dinasihatkan. Ada berbagai caranya ya. Ya, ketika kita bersara ya secara umumnya seseorang itu telah pun berusia di antara 55 sehingga 60 tahun yang ada sampai 63 gitulah 64. Jadi perlu dijelaskan bahawa apabila seseorang itu mula memasuki usia warga emas ya, terdapat beberapa perubahan yang ada dalam dari apa kata orang tu dari aspek fizikal dan pemikiran secara umumnya, iaitu kalau dari aspek fizikal semakin berkurangan kata orang produktiviti disebabkan oleh berlakunya perubahan fizikal yang ketara ya, di samping daya ingatan ya, misalnya lah ya pendengaran kita agak adalah kurang sikit, tapi tak semua. Penglihatan kita mulai kabur ya, dan ketajaman pemikiran menjadi ada sedikit lemah lah, ada sedikit perubahan lemah lah. Lebih-lebih lagi kalau kita sudah besar, kita rasa kita ni ada kekurangan lah ya. Ya, pasal kawan-kawan dah sudah tidak seperti dulu ya. Dulu kalau kita berpangkat kan kawan-kawan saling menyapa, mengunjungi kata orang itu bergaul dengan kita ini. Ya, jadi semakin berkurangan produktiviti disebabkan oleh berlakunya perubahan fizikal yang ketara di samping daya ingatan yang aku katakan tadi kan. Jadi ini merupakan waktu untuk kita merenung ya, merenung semula segala pencapaian diri kita ya. Kita refleksi diri lah ya, dan seterusnya berbentuk kata orang kata orang integriti diri kita sendiri ya, itu dia. Jadi jadi sekiranya seseorang itu melihat dirinya sebagai seorang yang kata orang berjaya dalam hidup ya, sama ada dalam kerjaya ataupun kehidupan berkeluarga ya, beliau ataupun mereka ni akan berasa gembira dan puas hati terhadap pencapaiannya ya itu dia. Tetapi jika seseorang individu melihat dirinya sebagai seorang yang tidak produktif ya, maka beliau akan kata orang berasa bersalah dan tidak berpuas hati kerana tidak mencapai matlamat hidupnya. Ada setengah yang begitu ya. Di sini tekanan jiwa sedikit demi sedikit akan kata orang itu menggoda perasaan mereka ya. Sebenarnya tidak ada apa-apa ya. Perasaan ini adalah ada kalanya boleh membawa kepada kemurungan ya. Kita pernah dengar kemurungan ya, bila kita sudah besar kita kemurungan, tak tahu apa yang nak buat. Kita harus tahu apa yang kita nak lakukan ya. Kemurungan tu seperti stress lah ya, stressful ataupun ya kita tertekan ya. Jadi menurut kajian-kajian lah ya, kajian-kajian pakar psikologi ya, dalam pembentuk kata orang psikologis ini bentuk cara kita berfikir ni ya, bila kita sudah besar ya,
Perlu diingat bahawa pada usia ini juga terdapat berbagai isu dan cabaran lain yang dihadapi dalam kehidupan seperti isu kesihatan yang semakin merosot, kewangan, ini kewangan juga ini memain peranan jugalah. Dia merasa risau kerana dia sudah biasa dapat duit bulanan tiba-tiba sudah terhenti jadi merosot kewangan, kesunyian kerana anak-anak yang tidak lagi sebumbung serta apa kata orang kematian pasangan ataupun teman-teman rapat. Jadi anak-anak mereka masing-masing sudah dewasa, sudah berumah tangga, mereka suka duduk sendiri, tak suka campur dengan mertua mereka suka duduk sendiri. Mungkin mereka ada pangkat yang tinggi, mereka dapat duduk rumah yang mewah lah jadi itu salah satu daripadanya. Ini menyebabkan mereka lebih mudah mendapat impak psikologi seperti keresahan keresahan tu macam keresahan gelisah termenung saja dan kata dalam arti kata kemurungan. Jadi setiap individu ni menghadapi persaraan dengan cara dan impak yang berlainan, bergantung kepada persediaan mental perancangan, personality, persekitaran serta sumber yang ada Yang menariknya waktu persaraan ni memberi tahap kepuasan serta impak yang berbeza apa kata orang kepada pasangan suami isteri, terutamanya jika pasangan ini bersara dan jangka waktu yang berbeza ada kita terdapat juga lah kajian-kajian para pakar psikologi ni menangani pada pesara-pesara yang agak terganggu fikiran mereka lah seperti kemurungan Jadi wanita yang baru bersara ni lebih cenderung untuk mengalami kemurungan berbanding wanita yang telah ataupun belum bersara. Pasal apa? Mereka sudah biasa dengan kawan-kawan bergaul di pejabat, di kantor dan sebagainya Jadi terutama jika suami mereka masih bekerja dia sudah bersara tapi suaminya masih bekerja, dia rasa sedikit canggung lah Lelaki yang baru bersara lebih cenderung untuk mengalami konflik perkahwinan berbanding lelaki yang belum bersara terutamanya jika mempunyai isteri yang masih bekerja Lelaki yang bersara kemudiannya bekerja pula semula lebih bersemangat dan berkeyakinan berbanding jika kedua-dua pasangan suami isteri yang tidak bekerja Jadi untuk menghadapi persaraan dengan baik, jadi seseorang itu disarankan untuk melihat kata orang persaraan sebagai suatu perubahan kerjaya daripada meletakkan sebagai sebuah penghujung atau titik nokta itu dia. Terdapat satu kajian juga oleh para pakar psikologi ni menurut kata mereka mendapati bahawa mereka yang kekal aktif selepas bersara dengan pelbagai bentuk aktiviti seperti kerja-kerja bersatuan aktiviti selepas bersara kita tidak melibatkan diri kita dalam kerja-kerja persatuan. Kita pergi ke balai raya kan banyak di balai rakyat yang ada di sekeliling kita join mereka dan kita bergaul dengan mereka di sana mereka akan mengajar kita, membimbing kita macam mana cara kita mengatasi waktu bersara, mengelakkan daripada kemurungan berbentuk aktiviti seperti kerja-kerja persatuan, kebajikan misalnya kita melakukan kebajikan, kita melawat rumah-rumah orang miskin, orang-orang tua yang lebih tua daripada kita, umur 80 gitu jadi meneruskan pengajian dan sebagainya, merupakan mereka yang gembira dengan kehidupan selepas persaraan itu bergantung pada pemikiran kita lah kita rasa kita kekurangan lah jadi pada anda yang di sana yang sudah jadi pesara, yang sudah bersara, janganlah bersedih tak ada apa yang nak disedihkan. Inilah waktunya yang kita mengisi waktu kita untuk bersenang-senang hati selama ini kita kadang-kadang stres di pejabat, di kantor inilah masanya Jadi sebelum anda bersara, terdapat beberapa
langkah yang perlu dilakukan bagi menghadapi persaraian dengan lebih baik. Misalnya, semua ini penting bagi memastikan tidak berlakunya penyesalan ataupun perasaan terkilan, terutama jika anda berhasrat untuk bersara lebih awal dari yang sepatutnya. Ya, setakat inilah dulu perkongsianku tentang motivasi hidup kita lah. Kita hidup perlu ada motivasi Di saat-saat di waktu-waktu kita bersara ataupun sudah menjadi pesara seumur hidup kita tidak ada apa yang kita nak sedihkan, tidak ada apa yang kita nak gelisahkan. Gelisah tu datang dari pikiran kita. Semuanya bahagia-bahagia sajalah terima kasih atas waktu anda meluangkan waktu menonton videoku ini hingga selesai. Kita jumpa di lain kali. Bye. Love you.